السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين، وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وبنية القبول وحصول المأمول، وبنية الشفاء من كل الأمراض، وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة، وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة وعلفة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين. Muka surat 26. Muka surat 26. Baik, insya-Allah pada malam ini kita sambung kembali pengajian kita melalui kitab Ta'limul Muta'allim Melayu ataupun dua-dua kitab Pelita Penuntut. Alhamdulillah, kita masih lagi berada pada fasal fil jiddi wal muwazabati wal himmati. Satu topik, satu tajuk pada menyatakan bersungguh, berterusan dan himmah, kemahuan, cita-cita yang tinggi. Akhir baru ini, telah kita 2 minggu yang telah lepas, kita telah membaca satu syair yang panjang. Satu syair yang panjang, ada 6 rakaat. 6 rakaat syair menceritakan kepada kita antara kesungguhan yang perlu ada kepada seorang penuntut ilmu. Tak kira lah penuntut ilmu itu usia dia berapa, iaitulah syahrul layali, berjaga malam. Berjaga malam. Berjaga malam bukan tengok game, bukan bermain WhatsApp, bukan Facebook, tetapi berjaga malam dalam arti kata muzakarah, mutalaah, ilmu, kitab-kitab yang kita belajar. Kerana mengikut kadar kepenatan dalam menuntut ilmu, kadar itulah kita mendapat ketinggian di sisi Allah, lebih lagi di sisi makhluk Allah. Kalau dah di sisi Allah kita okey, di sisi makhluk Allah insya-Allah 10 kali okey. Baik.
Baru ini kita sampai kepada syarah dia, baris yang ke-2, 4, 6, 8. 8 yang ke-9. Kita ambil daripada baris yang ke-9, daripada bawah ke atas. Dan bahawasanya, tu ambil sini. Tengah-tengah syarah dia tu, berkata musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na Allah bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Dan bahawasanya mereka yang berkehendak ia tu mereka, kembali kepada mereka. Mana tulis tu? Ataupun tulis nombor. Ia tu tulis mereka nombor 1 ke A ke, ia pun tulis A. Bermaksud ia tu kembali kepada mereka. Berkata Syekh Al-Zarnuji rahimahullah ta'ala, dan bahawasanya mereka yang berkehendak ia, yakni mereka akan dapat kemenangan. Nun itu tak ada titik, kena letak titik. Kemenangan. Letak titik nun, tak ada titik tu. Nun tak ada tu. Kemenang. Jadi kemangan. Nun tak ada titik tu, letak titik. Mereka yang mahu berkehendak akan kemenangan pada ilmu-ilmu itu mengharung ia mereka di dalam laut kepicikan dan kepayahan. Mana kesempitan, kepayahan, mana kesusahan dan kepenatan. Kena penat. Siapa mahu ilmu, dia kena diuji dengan susah, diuji dengan payah, diuji dengan penat. Siapa nak ilmu memang begitu. Dan mengeluar ia mereka akan mutiara pengetahuan dan kepandaian, seperti bahawasanya mereka yang menuntuti mereka akan mutiara permata. Permata tu tak ada rumah. Tulis tu permata tu ada titik ya. Ada ra, huruf fa tu tak ada. Kena tulis. Dan titik remata permata. Tulis rumah. Kena tulis tu rumah fa tu kena tulis. Bulat titik dia ada. Siapa yang mahu akan mutiara dan permata itu mengharung ia mereka yang menuntut di dalam laut air. Jadi di dalam laut air. Memang laut air lah. Mana kena masuk air laut lah. Tak dapat tidak. Siapa yang mahu permata mesti kena terjun dalam laut, kena menyelam ke dasar laut. Kenapa permata ni dia bukan ada atas darat? Mutiara-mutiara permata ni berada di dasar laut. Mana berasa masuk laut ni macam ikan. Ikan jerung, ikan paus, ular laut, hantu laut, ada mereka lah dalam laut. Tapi dah kerana nak mahu kepada permata, tak dapat tidak terjun. Hidup ke mati wallahualam. Tapi kena hadapi cabaran tu, terjun mengharungi kedalaman laut. Dan mengeluar ia mereka yang menuntut tadi akan mutiaranya. Maknanya kalau kita nak ilmu, kita kena terjun ke dalam medan ilmu. Dan ilmu ini diumpamakan mutiara-mutiara. Lagi lama kita menyelam, lagi dalam kita menyelam, lagi kita akan dapat mutiara-mutiara yang bersangatan kualiti. Lagi lama kita belajar, lagi banyak kita mengkaji, lagi dalam kita belajar, insya-Allah kita akan mendapat ilmu yang berbagai-bagai. Tak sama dengan orang mengaji 3 hari 4 hari berbanding kita mengaji 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jauh betul. Itu maknanya menyelam berpuluh-puluh tahun menyelam dalam laut. Kenapa? Ingin mengambil mutiara tadi.
Jadi bagi orang yang terjun, dia pun takut naik balik laut, tak dapat mutiara tu. Nak dapat apa takut. Terjun sekejap, sejuk, panas, gelap. Ada juga makan habis aku ni. Naik. Yang ni pun terjun menyelam tak sampai lagi dasar laut. Jauh lagi ni. Naik. Tinggal berapa kerat ni. Yang ni kata aku tak kira. Mati pun matilah. Yang penting aku dapat mutiara. Mati tu Allah Alam. Tak menyelam pun mati. Duduk rumah, makan tidur, main futsal, main badminton, main bola. Tahu-tahu mati juga. Kau tak mati main futsal? Mati juga. Jogging, sihat badan. Sampai masa Assalamualaikum, terkejut mati. Nak ceritanya, orang yang menyelam dalam laut pun mati, tak menyelam pun mati. Tetapi bagi mereka yang nekat, tak kira aku mati ke hidup, yang penting aku mahu mutiara. Mutiara apa? Mutiara dia target lah. Dia belajar mutiara apa yang paling mahal. Ini aku pastikan aku akan dapat 5 biji contoh. Tak kira aku akan menyelam, aku akan cari juga. Berapa lama pun aku akan cari. Selagi ada hayat kemampuan aku untuk mencari menyelam, aku akan menyelam. Sama juga umpama menuntut ilmu. Sebab itu dia buat bandingan. Menuntut ilmu seperti mereka yang mencari mutiara, permata di dalam dasar laut. Dia buat bandingan. Kalau orang nak cari permata pun kena terjun dalam laut, kena menyelam dasar laut, sama juga dengan orang menuntut ilmu. Orang menyelam penat, orang menuntut ilmu penat. Orang menyelam susah, orang menuntut ilmu pun susah. Susah, bukan mudah kita nak dapat ilmu, ya. Tu dia. Jadi kalau orang mudah-mudah tu, memang dia tak dapat ilmu. Pakaian kita boleh pakai. Pakaian kita tahu ustaz, pakaian alim ulama. Kita ada duit, kita beli, kita pakai. Pakaian. Tetapi adakah dengan sebab kita memakai pakaian tadi, maka kita pun jadi ada ilmu? Tidak. Kalau kata semata-mata kita tukar pakaian biasa, pakai pakaian orang alim, maka kita pun jadi alim. Kalau macam tu tak payah mengaji jadi doktor. Kita pinjam pakaian doktor, kita pun jadi doktor. Masuk bilik bedah, kita belah perut orang, kita belah kepala orang, kita belah mata orang, kita bukok jantung orang. Pasal apa? Saya pakai baju doktor. Awak masuk universiti belajar tak medik ni? Bahagian public kedoktoran tak belajar. Buat apa saya nak belajar? Saya pakai baju doktor, saya dah jadi doktor. Boleh gitu? Usah kata orang nak suruh perut dia belah. Lembu tu kalau dia tahu kita, dia lari. Lembu tak rela, dia kena belah perut. Usah kata manusia. Pasal apa? Pasal bukan dia pakar, pasal dia tak mengaji. Nampak tak? Tapi bila mana kita tahu dia belajar lama, ambil spesialis lama, berbelah-belah tahun, berpuluh tahun dia belajar. Akhir sekali diberi pengiktiraf. Usah kata kita terbelah dada. Kepala kita suruh lagi belah dah doktor. Pasal apa? Ada penyakit dalam kepala. Rela serah kepala ni, orang belah kepala. Pasal apa? Pasal ada ilmu. Dan nak ilmu itu dia kena belajar. Dia bukan mana memakai pakaian ahli ilmu maka dia berilmu. Itu sebagai adab. Dia bukan kata boleh ilmu dengan kita pakai pakaian. Artinya kalau kita pakaian macam pakaian untuk guru, pakaian ustaz misalnya kata dah. Adakah kita jadi ustaz dan kita belajar? Tak jadi. Maknanya kita nak ilmu tu kena belajar. Pakaian tu hanyalah pada zahir sebagai lambang, syiar sebagai talibul ilmi. Nak ilmu memang dia kena belajar. Lama masa, penat, susah, letih, kurang tidur, kurang makan, banyak hafal, banyak mengulang, banyak mutalaah, banyak muzakarah, barulah kita akan dapat ilmu. Tak tidur malam. Itu biasa. Itu dia. Jadi kalau nak tidur malam banyak, nak rehat banyak, nak makan banyak,
Itu bukanlah sebenar ciri-ciri penuntut ilmu. Yang benar-benar dia mahu ilmu yang banyak, ilmu yang kata yang special di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kena penat. Tanya tu guru mana pun belajar ilmu ni, penat ke tak penat? Oh, dia kata tak penat sikit. Sikit tak penat, saya mudah tak penat. Tak itu lah. Memang tak ada ilmu lah kalau kita tak penat. Nak ilmu ni perlu menempuhi kepenatan, seperti orang-orang yang mencari mutiara-mutiara dan permata-permata di lautan yang dalam. Inilah tujuan kita belajar. Sebab ada orang masuk hapi, masuk pondok, pasal train sekolah, mengaji sekejap lari. Dia ingat aku masuk sekolah ni seronok, boleh main-main, tak ada apa. Rupa-rupa terikat dengan disiplin, dengan itu, dengan ini, dia pun tak tahan, dia pun lari. Kita tengok kawan-kawan kita yang lari daripada pengajian itu, adakah dia menjadi orang alim? Tak ada, jadi orang awam biasa gitu lah. Tu dia. Jumpa orang pun lari, malu. Kok orang tanya pula, asal apa awak duduk rumah ni tak pergi dah buka ni? Nak jawab malu. Dia lari mengelak daripada orang. Nampaklah. Tapi kalau kita belajar dengan penuh confidence waktu kita cuti, kita jumpa dengan orang seronok. Orang tanya pun kita jawab dengan seronok. Kenapa? Kerana kita ni seorang penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh. Mustahid, mana pelajar yang bersungguh-sungguh. InsyaAllah orang yang bersungguh-sungguh ni satu masa nanti dia akan menjadi orang alim. Tadilah bersungguh dan berkekalan, cita-cita hemah yang tinggi. Dia tak lama, 20 tahun, 25 tahun, insyaAllah dia akan terkedepan, terkemuka. Tapi dengan syarat tadilah, dia akan mesti menempuhi kepicikan, kesusahan, kepayahan, kepenatan. Dan bahawasanya ketinggian, kemuliaan dan pangkat itu dengan cita-cita yang tinggi dan usaha elok dan kemenangan seorang itu bertambatan ia kemenangan dan terkandung di dalam berjaga malam-malam, kerana dengan berjaga itu dikosongkan waktu-waktu yang dikosongkan dia kan waktu dengan tidur. Itu dia. Mana-mana orang ingin kemuliaan, mana-mana orang ingin pangkat yang ia cita-citakan, pangkat yang tinggi, dia kena ada usaha yang baik, kena cara dia. Dan juga mendapat kemenangan. Kemenangan seseorang itu iaitu berhubung kait, terikat di dalam berjaga malam. Jadi maknanya orang nak hebat ni kena malam, dia kena banyak jaga malam. Tapi jaga malam jaga-jaga jugalah. Sebagaimana tadi orang duk ingat mutalaah nampak cerah dalam kain selimut, rupa-rupa tengok benda lain. Yang ni tak jadi ni 30 tahun jaga malam macam tu pun tak alim dia ni. Maknanya kena mutalaah, kena muzakarah. Itu insya-Allah ulang hafalan. Baru ni tuan kita sebut dah. Biqadril kad dituktasabul ma'ali wa man talabal mulasairal layali. Makna dengan qadar penak susah itu diusahakan ketinggian, dan barang siapa mencita-cita menuntut ketinggian, maka hendaklah ia berjaga malam. Kerana apa? Kerana malam itu waktu semua sunyi, dan kita kosongkan daripada semua perkara, kita tumpukan kepada pengajian kita, kesungguhan kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidur, kita tak tidur. Tidur mana sikit, bukan kata tak tidur langsung. Tak tidur langsung ni dia mengantuk, tak boleh mengaji juga. Tidur tu mana qadar-qadar sebagai penuntut ilmu. Bangun malam. Ya. So start belajar dulu ada 2-3 orang. Tak semua juga. Dia ni semangat. Dia tidur pukul 4:30, pukul 5 dia bangun. Bunyi berjalan kaki. Kita buka mata, tahu dia bangun lah.
Jadi bangun tu tarik kain selimut kita, dia bangun buang kain selimut. Tengok. Beza. Jadi yang tarik kain selimut ni kadang-kadang gitu dah. Tapi yang buang kain selimut yang bangun betul ni, hebat dia. Hebat dia kena begitu. Menuntut ilmu ni tuan-tuan kena bersungguh berjaga malam. Sebab itu cerita selalu ustaz cerita, guru cerita. Orang dulu lah. Orang dulu ni mengaji ni lampu tak ada, guna pelita ayak. Tu dia. Guna minyak tanah. Lepas tu ambil benang mentah tu sebagai lilin. Hari ni pun ada tapi tak guna warna. Masuk je malam di pasar tu mengaji. Mana cahaya tu sekadar hanya beberapa kaki sahaja daripada ruang lingkup pelita tu. Mengaji malam apa tu? Duduk dekat pelita, kemudian ambil buah kelapa, duduk atas buah kelapa, mutalaah, akhir sekali mengantuk. Bila mana mengantuk, buah kelapa dia bulat. Bila mana kita ke kanan ke kiri, dia terbalik. Terbalik sedar balik, tolak pula. Akhir sekali lengoh duduk, baca, mengantuk. Tak kepala atas buah kelapa. Jenak je jatuh buah kelapa, bangun balik. Apa pula? Orang dulu alim dia. Kita hari ni lampu terang benderang, berbagai teknologi kita boleh guna, tapi tak ada alim kita. Tak alim. Pasal apa? Pakai isunya bukan masalah terang tu saja, isunya kesungguhan. Cara belajar itu kesungguhannya dahulu hebat berbanding kesungguhan kita. Artinya dengan kemudahan yang ada pada hari ini, seandainya kesungguhan kita sama dengan guru-guru kita, alim ulama yang dahulu, maka kita juga akan boleh imbang. Maknanya tak jauh dah. Hari ini petik je, nak petik elektrik. Selagi mana tak ada rosak kat mana-mana, selagi itulah cerah. Dulu minyak tanah beli-beli terlupa nak beli tambah, akhir sekali dia padam. Bila mana padam nak buat macam mana? Tak boleh buat apa dah. Sekarang ni maknanya 24 jam. Kalau tak ada cahaya, kita boleh duduk, buka lampu, kita boleh membaca. Baki lagi di atas diri kita, bersungguh ataupun tidak. Maknanya kalau kita buat begitu, hebat juga kita. Bangun apa? Mula apa? Hebat orang ni. Jadi orang hebat-hebat tu begitu. Malam tu dia bangun. Kalau tak apa nak hebat tu, malam tu kita tidur. Jadi tidur ni tidur selalu lah. Siang tidur, malam tidur kita. Sebab tu kita pun tak berapa nak hebat mana. Baik, maka diajar kepada kita antaranya tip ialah kita kena bangun malam, usaha bersungguh-sungguh kita. Dan diperintahkan dia waktu tadi kepada menghasilkan pengetahuan dan kepandaian. Waktu malam ni dia berkat. Kadang-kadang kita tak nampak, kita baca siang hari dengan hiruk pikuk kita letih suasana tu, kita baca kitab. Baca tak nampak pengarang kitab ni nak bagi tahu apa. Kita pun bangun malam, ambil sembahyang, gosok gigi, semua sekali kita pun sembahyang 2 rakaat. Kita pun buka balik kitab yang kita baca tadi, siang tadi. Baca balik, macam ni, tengok. Tuhan buka kepahaman tadi. Berkat waktu malam. Baik, kalau kita baca tak nampak, tak faham juga. Kita tinggalkan di situ, kita bangun, kita berjalan pusing. Duduk balik dulu, tengok. InsyaAllah. Dia akan faham sedikit demi sedikit. Sebab itu mengaji ni macam-macam orang lah Allah Ta'ala beri. Ada orang dia belajar masa tu juga dia faham, masa dia belajar. Ada orang masa belajar tak faham, tapi dia mengaji lah, dengar, tanya faham, tak faham. Walau guru dengan dia tu sama bahasa, tapi tak faham. Nak buat macam mana? Tuhan tak bagi faham. Duduk seminggu, baru faham. Kawan dia tu malam tu dah faham lah. Ada orang seminggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun tak faham-faham. Tapi mengaji dia tak tinggal, dia pergi mengaji. Ustaz kata tulis. Tulis dia, catat dia. Maknanya lazim dia begitu.
Lama dia pun tengok balik lah, baru faham. Ada juga. Ada orang tu mengaji lama lah dia, tak faham-faham. 10 tahun tak faham. 10 tahun ngaji kan, tapi tak faham. Dah kan ustaz kata tulis-tulis, walaupun tak faham. Tulis dia boleh tulis, tapi faham tak? Selepas daripada guru mati ataupun lebih daripada 10 tahun, tapi dia senantiasa bersungguh-sungguh. Dia pun buka balik doa pada Tuhan. Tiba-tiba Tuhan pun buka kunci. Tak buka kunci, habis semua yang dia belajar, semua dia faham. Bila tu? 10 tahun kemudian. Nak ceritanya berbagai-bagai orang ini Allah Ta'ala buka kepahaman dia, tapi dengan syarat dia tidak putus asa. Dia mengaji senantiasa. Sebagaimana kita, jangan berhenti mengaji ni. Walaupun satu masa mungkin kita belajar sampai dapat peringkat PhD dari sudut CJ, tapi jangan berhenti setakat kita dapat CJ demikian. Belajarlah kita sehingga kita mati. Jangan berhenti. Bila mana kita berhenti daripada belajar, maka bermulalah jahil kita. Selagi mana kita hidup dalam belajar, maka selagi itulah ilmu kita akan bertambah. Berhenti je belajar, jahil kita. Kenapa? Kerana ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada manusia ini, ilmu Allah ini sedikit. Yang kita tak belajar itu lebih banyak daripada apa yang kita belajar. Artinya kalau kita berhenti, maka banyak lagi ilmu yang kita tak tahu. Bukan ilmu yang kita dapat tu kita rasa banyak tu semua meliputi segala-gala, tidak. Yang kita belajar hanya sedikit. Ilmu Allah Ta'ala itu amatlah banyak, ya. Bandingannya ilmu yang kita faham itu umpama air yang melekat pada jari kita. Ilmu Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sedia kepada makhluk ini seluas lautan. Itu ilmu Allah. Ilmu kita air yang melekat pada jari kita, celup akak, itu je ilmu kita. Ataupun kita ambil jarum, kita celup dalam air, kita angkat, air yang melekat pada jarum yang kecil, yang licin itu hanya basah sikit, ya. Itulah ilmu manusia. Adapun ilmu Allah, kita tengok bandingannya seluas lautan. Itulah ilmu Tuhan. Subhanallah. Banyaknya. Baju belajar ni tak habis. Mana belajar? Jangan berhenti. Belajar sampai kita mati. Mana kena bersungguh. Dan berusahakan taat. Berusahakan taat, maka hasillah oleh kemenangan pada dua negeri, dunia dan akhirat. Siapa yang buat semua sekali ini, insya-Allah dunia pun dia berjaya, akhirat pun dia berjaya. Kita tengok orang jenis mengaji banyak ni, bahagia dia. Hak jenis masalah susah, serba salah hidup ni, hak jenis jahil. Jahil campur dengan malah, maka hidup dia pun susah. Kalau takdir dia ni jahil, Tuhan bagi harta banyak. Harta ni mungkin melalui pusaka. Dia ni jahil, tak mengaji mana, tapi ayah dia ni jadi orang harta banyak. Lalu ayah dia mati, maka mewarisilah ia akan harta peninggalan pusaka ayahnya. Banyak dia dapat harta. Yakinlah tak berapa lama harta tu akan habis. Habis pula dengan guna yang tak kena. Kenapa? Kerana dia tak ada ilmu. Dia nak guna harta, nak handle harta macam mana? Akhir sekali kena tipu kat orang tu, kena tipu kat orang ni. Tahu-tahu pakai. Tetapi dengan ilmu, sesiapa yang tidak ada harta dari sudut dunia, dengan ada ilmu, maka harta dunia itu akan datang. Daripada tiada dunia, dia akan menjadi ada dunia. Daripada sikit, dia akan jadi banyak. Daripada apa yang Allah Ta'ala beri itu, menjadi keberkatan dalam kehidupan dia. Kenapa? Puncanya ialah ilmu. Itu ilmu. Nombor satu, ilmu berkaitan fardu ain. Nombor dua, fardu kifayah. Kita pergilah di mana pun, sesiapa yang mempunyai ilmu, maka kita akan tengok hidup dia akan bahagia. Mana-mana kita tengok orang jahil, hidup dia sengsara. Otak dia mikir pun kecil. Dia tak boleh berfikir lebih. Kenapa? Kerana tidak ada ilmu. Tapi kalau dia ada ilmu, berbagai-bagai dia boleh fikir. Sebab tu ilmu ini perlu ditambah daripada masa ke semasa. Tambah. Dan kita guna, kita amal ilmu tadi. Maka dia berguna. Hebat dia.
Di sisi Allah hebat, di sisi makhluk hebat. Sebab itulah di sini dia akan mendapat kemenangan dua negeri, iaitu negeri dunia dan akhirat. Dan bahagia yang berkekalan, masuk syurga dia dengan sebab ilmu tadi. Sebab tu orang jahil ni nak pergi ke syurga macam mana? Sebab dia tak tahu jalan ke syurga. Ni bahayanya orang jahil, tak tahu hidup dia terpinga-pinga ikut orang begitu. Bahaya. Dia panggil mutahayyirun. Mutahayyirun, terpinga-pinga. Umpama kita ni nak pergi satu tempat, kita tak tahu jalan, tapi kita nak pergi juga. Tak tahu kanan ke kiri, berapa simpang depan kita, berapa jauh jarak tempat yang kita nak pergi. Kita pun ambil motosikal ataupun naik kereta, kita drive kereta pergi sampai separuh jalan, baik kanan ke kiri tak tahu dah, redah je lah. Kita pun pergi, akhir sekali sesat. Kita pergi tak sampai-sampai. Orang lain pergi setengah jam, lama dah sampai. Kita sejam tak sampai lagi. Akhirnya kita berhenti tanya orang. Tanya orang, tuan, saya nak pergi tempat-tempat sekian ni, tuan tahu tak jalan ni? Oh, dia kata jauh, dah terlepas ni, belakang lagi. Simpan yang kedua dulu. Awal-awal jalan ada simpan yang kedua, traffic light. Dekat situ je awak nak pergi ni, bukan sampai sini. Tengok orang tak ada ilmu, dia pergi itu pergi dengan mutahayyirun, terpinga-pinga. Akhir sekali sesat. Masa rugi. Kalau dia ni pergi makan kenduri, habis dah. Tinggal tu, tinggal kuah pulang. Nampaklah. Atas dunia kalau dah sesat demikian, akhirat lebih lagi. Bagaimana dia nak pergi ke syurga? Bagaimana dia nak menjauhi daripada neraka? Sedangkan ilmu ke syurga pun dia tak tahu, ilmu untuk mengelak diri daripada azab neraka pun tak tahu. Agak-agak selamat ataupun tidak orang ini? Jawab dia tak selamat. Sama juga hidup atas muka dunia, kena ada ilmu. Kita ada ilmu ni, pergilah di mana pun, hujung dunia kita pergi, tak ada orang yang kita kenal, tapi kita bawa ilmu, insya-Allah di sana tu akan jadi bandar, akan jadi negeri, akan jadi maju dengan sebab ilmu yang kita bawa dan kita kembangkan ilmu kita di sana. Pergilah di mana pun, dia tidak akan menjadi terasing, tak jadi asing dalam masyarakat. Kenapa? Kerana ilmu yang ada padanya. Tapi bagi mereka yang jahil, tak mahu mengaji, tak mahu berubah hidup dia, dia bela jahil dia itu, walaupun dia berada di kampungnya sendiri, maka dia menjadi dagang dan terasing di kalangan masyarakat dan kelompok dia sendiri. Dia tak boleh buat apa. Ini kita tak mahu. Kita sebagai penuntut ilmu, dengarlah nasihat pengarang kitab kita ini. Kerana melalui ilmu, nasihat dan pengalaman dia, maka beliau ini menulis untuk memandu kita supaya kita mendapat ilmu yang benar-benar matang, hebat, supaya kita ni mendapat bahagia, kemenangan, kejayaan dunia dan akhirat. Dan akhirat itu ialah bahagia yang berkekalan dengan beroleh syurga. Lalu dia berdoa kepada Allah sikit, hai Tuhanku, aku tinggalkan ketiduran aku pada malam-malam kerana menuntuti akan keredaan Engkau. Hai Tuhanku, hai Tuhan bagi sekalian Tuhan-Tuhan yang menyangka akan dia akan Tuhan oleh kufar-kufar dengan menunaikan taat-taat dan ibadat-ibadat pada sepanjang-panjang malam. Itu dia. Minta dengan Allah SWT. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala memberi keredaan. Tuhan bagi sekalian Tuhan-Tuhan yang disangkakan oleh orang kafir, apa yang mereka sembah taat itu ialah Tuhan. Mana Tuhan kita lah. Minta dengan Allah Ta'ala. Usaha nombor satu. Yang kedua, kita kena tawakal. Itu dia. Maknanya doa, usaha, tawakal. Jangan tinggal. Ada apa ni, Ustaz nak sebut kat sini. Ada orang tu dia nak berjaya, dia ambil formula duit. D-U-I-T. Bagaimana nak berjaya? Sebagaimana duit. Pertama sekali berdoa. Kita nak usaha apa pun ada doa.
Sebab tu doa itu permulaan dan doa pengakhiran. Contoh kita nak makan, baca doa dulu, bukan makan dulu. Nak makan, kita ambil dah basuh tangan, nak makan air nanti dulu, doa dulu. Doa Allahumma karam. Bukan makan habis nasi 2 pinggan baru berdoa. Kita berdoa sudah makan. Berdoa dulu. Kita nak kerja, nak mengaji ni, berdoa pada Tuhan. Sebab tu masa kita nak belajar, Ustaz selalu baca dan kita boleh amal doa ini. Doa yang diamalkan oleh Nabi Musa AS, untuk dilapangkan dada kita, untuk diberi kepahaman kepada kita. Doa yang selalu Ustaz baca dan kita semua baca, iaitu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri, ya Allah ya Tuhanku, ishrah li sadri, lapangkanlah dada. Nak mengaji ni kena lapang dada kita. Kalau hati kita rusing, hati kita sedih, ikat macam-macam, dia tak dapat ilmu. Nampak jasad di depan ustaz, hati kita dah fikir macam-macam. Macam mana nak dapat ilmu? Ustaz syarah lain, kita pergi kaya ke lain. Nampak tak? Mana pertama sekali kita berdoa. Doa apa? Doa lapangkan dada kita. Wa yassir li amri. Yang kedua kita minta dengan Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, permudahkanlah segala urusan aku. Apa sahaja urusan aku ya Allah, mudah. Sebab itu setengah ulama dia kata, baca doa ini 400 kali sehari. Ada berani? Jawab dia tak. 400 kali 400 kali sehari. Berat. Kita perasa tak mampu. Kita akan ambil 4 kali. 4 kali pun okey lah. Yang penting baca. 400 20. Buang 20, tinggal 4. Baca. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Yang ketiga dalam doa ini, ya Allah, engkau rungkaikanlah, engkau bukakanlah, engkau rombokkanlah segala simpulan-simpulan lidah kita. Lidah kita ni kadang-kadang dia cepat sangat tu tak faham juga. Kadang-kadang nak keluar tu tak keluar. Tersimpul di lidah kita. Maka kita minta Allah Ta'ala ni buka segala simpulan yang menyebabkan kita suka untuk bercakap, untuk kita berinteraksi, untuk kita syarah, untuk kita belajar. Pasal apa tu? Yafqahu qawli, supaya orang yang dengar kata-kata aku ni dia faham. Baca lah. Maknanya kena berdoa. Yang kedua kena usaha. Usaha ni kena selarilah, kena usaha sungguh. Yang ketiga kena ikhtiar. Usaha dah ikhtiar, kena fikir macam mana cara ni aku usaha dah, tapi ikhtiar biar cara mudah dapat ilmu. Hari ni ada satu kaedah, orang hafal Quran 15 hari, 12 hari ada. Kita nak kata semua tidak. 30 juzuk dalam masa 15 hari. Kita nak kata tak logik, ada orang boleh buat. Nak cerita apa tu? Dia ikhtiar. Bagaimana cara nak mudah, nak boleh ingat banyak dalam masa yang singkat. 15 hari hafal, habis 30 juzuk ingat. Subhanallah, masya-Allah. Kita ni ulang 15 hari qul huwallah, akhir sekali jadi tukar juga. Bertukar. Walhamdulillah lah. Anak kita orang boleh usaha ikhtiar. Subhanallah, hebat. Tak apalah, dia tu anugerah Tuhan. Tapi nanti ada ikhtiar. Payah ingat sangat kita. Apa ikhtiar kita? Ikhtiar kita makan buah kismis. Orang suruh makan 21 biji, kita makan 21 kotak. Itu tak jadi. Dia kena istiqamah. Maknanya makan 21 biji hari-hari. Mana bangun tidur, sebelum makan apa-apa, maka kita makan dulu buah kismis. Ini ikhtiar kita. Kismis itu berapa? 21 biji. Kita kunyah, kita pun telan, kita minum air. Selepas itu barulah kita sarapan. Amalan ni kena hari-hari. Ini panggil ikhtiar. Tu dia. Apa lagi? Kita solat hajat, minta dengan Tuhan, ya Allah aku ni apalah, bebal sangat, susah sangat. Itu panggil ikhtiar.
Habis dah, doa pun sudah, usaha pun sudah, ikhtiar pun sudah, akhir sekali tawakal. Aku suruh padamu lah ya Allah. Aku doa pada kamu, habislah aku doa. Macam-macam dah aku minta. Usaha, bukan aku tak usaha, bangun pagi lagi, berwuduk bersih, solat, buka apa, dah ada dah. Ikhtiar, orang kata cara tu, orang kata cara ni, semua aku buat. Akhir sekali serah pada Allah Ta'ala, tawakal. Maka insya-Allah berjaya dia. Mana orang mengguna formula dua. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Tapi kena pegang sungguh lah. Pegang sungguh. Berdoa, jangan doa olok-olok. Tuhan tahu. Sungguh-sungguh. Berjaya dia insya-Allah. Berjaya. Tu dia. Minta. Sebab tu akhir sekali dia berdoa. Dalam bait syair dia berdoa kepada Allah Subhanahu Taala supaya Allah Taala beri ketinggian keredaan daripada Allah. Dan siapa-siapa yang menuntuti ia akan ketinggian dengan ketiadaan penat dan kesusahan, nescaya mensia-sia ia siapa-siapa akan omor siapa-siapa pada menuntuti akan perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil dapat perkara tadi. Maka memberi taufik olehmu akan daku kepada menghasilkan ilmu dan mendapatnya ilmu. Tulis nya tu kembali pada ilmu. Dan menyampai olehmu akan daku kepada setinggi-tinggi tuntutan dan setinggi-tinggi kehendak. Dia berdoa pada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan supaya Allah Ta'ala capaikan cita-cita untuk mendapat ilmu, untuk mendapat ketinggian di sisi Tuhan. Dan apa maksud yang kita mahu. Sebab tu kalau contoh kita nak apa dalam hidup kita dalam bab dunia, kalau kita nak sesuatu benda, belajar biar bersungguh. Kenapa? Tujuan dunia kita ni yang jauh, tapi dengan sebab kita belajar, maka tujuan apa yang kita mahu itu menjadi dekat. Sebab apa? Sebab dengan ilmu itu kita akan berjaya. Dengan kejayaan tadi kita akan mendapat benda tadi. Nak apa? Nak rumah, insya-Allah kita akan boleh rumah dengan mudah, dengan sebab ilmu. Nak apa lagi? Nak pangkat. Dah kerana kita ni lebih daripada orang lain dari sudut ilmu, takkan orang letak pangkat rendah. Mesti pangkat kita tinggi daripada orang sebab ilmu kita lebih daripada orang. Nak duit, kena ada ilmu. Bagaimana cara nak cari duit, kena ada ilmu. Sebab tu hebat orang ada ilmu. Memang hebat. Sebab tu diminta doa supaya mendapat, menghasilkan ilmu tadi dan mendapat cita-cita yang tinggi. Kita sebagai penuntut ilmu, sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, cita-cita tertinggi kita ialah redha Allah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu dunia, kita cari untuk jambatan akhirat. Jangan tinggal. Jadi dengan sebab ilmu kita akan berjaya. Nak apa? Nak perempuan cantik, bagus, dapat dengan sebab ilmu. Berapa ramai guru ustaz lah, guru kita. Dari sudut rupa, tak ada rupa. Dari sudut warna kulit, hitam. Dari sudut tinggi rendah, bulat. Orang tu bulat. Bukan mana bulat macam bola, mana kempar je. Orangnya rendah, kulitnya hitam, rupanya tak ada. Tapi dia belajar bersungguh. Bila mana dia belajar bersungguh, semua dia dapat. Ilmu dia dapat, dunia dia dapat, orang perempuan dia dapat, pangkat dia dapat, kekayaan dia dapat. Apa yang dia mahu, semua dia dapat. Kita ni bukan main duk kejar makin jauh, kejar makin jauh. Pasal apa? Pasal kaedah kejar tu tak kena. Cuba kita kejar dengan menggunakan kaedah dengan ilmu, dia bukan jadi makin jauh, makin dekat. Orang ni kau nampak kita makin hebat, semua orang minat pada kita, semua orang dekat dengan kita. Oh, jangan dia tu. Bukan sekadar hafal Quran, kitab 10 buku hafal. Orang pun hebat ni. Bila orang pun dekat kita,
Akhir sekali apa hajat kita, Tuhan permudahkan mendapatkan. Tapi bukan itu qasad tujuan kita. Nak bagi tahu tujuan cita-cita yang tinggi untuk kita mendapatkannya ialah melalui ilmu. Dengan sebab ilmu itulah segala cita-cita kita akan tercapai. Tapi kalau tak ada ilmu, kita akan tengok orang ni makin jauh. Dia umpama berangan. Tapi berangan itu tak tersampaian. Subhanallah, Masya Allah. Kena belajar sungguh. Ambil malam tu untuk kita muzakarah mengkajinya. Kemudian dikatakan ittakhidil laila jamala tudrik bihi amala. Bukan amala lagi. Tulis bagi tu. Tulis bagi. Ittakhidil laila jamala tudrik bihi amala. Ittakhidil laila jamalan tudrik bihi amalan. Artinya, ambil olehmu dan menjadi olehmu akan malam itu akan unta. Apa makna unta di sini? Kenderaan. Jadikanlah kamu malam itu seumpama binatang tunggangan, iaitu unta. Sebab orang Arab ni kenderaan dia unta, maka dia buat contoh sini unta lah. Maka jadikanlah malam itu seumpama kenderaan seperti unta dan tunggangannya. Tunggangannya mana tunggangkanlah, maknanya naikkanlah dia. Nescaya engkau dapat dengan dia, dengan malam, akan angan-angan dan maksud-maksud engkau. Angan-angan ini cita-cita. Itu dia. Jadi insya-Allah yang kita akan sambung pada pengajian kita yang akan datang. Dikatakan, ini kata-kata hikmah di kalangan para alim ulama, ittakhidil laila jamalan tudrik bihi amalan. Ini pendek, ayat Quran banyak. Hafal kalimah-kalimah hikmah ini. Dia akan menjadi hikmah dalam hidup kita. Tiba sahaja waktu malam, kita pun ingat kata-kata ini. Ittakhidil laila jamalan tudrik bihi amalan. Jadikanlah malam itu binatang tunggangan seperti unta yang menyampaikan tunggangan kamu itu kepada tempat tuju kamu. Maknanya satu hari nanti kamu akan mendapat apa yang kamu cita-citakan. Jadikanlah malam itu satu masa untuk kita mendapatkan cita-cita dengan cara kita mutalaah, belajar bersungguh-sungguh. Ambil malam tu. Siang tu siang lah. Malam pun kita memanfaatkannya. Itu dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqan wa 'amalan salihan taqabbala wa rizqan wasi'an tayyiban wa kafih. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما لا يكشفه أحد غيرك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت